KFC ialah rangkaian restoran ayam goreng terbesar di dunia, dengan lebih daripada 10,000 restoran di seluruh dunia. Logo KFC yang direka dengan imej Colonel Sanders telah menjadi salah satu jenama yang paling menonjol dan mudah dikenali di dunia. Pengasas restoran makanan segera KFC ini dan pembuka jalan yang bersemangat, boleh dikatakan sebagai salah satu selebriti Amerika yang paling dikenali sejak Presiden Abraham Lincoln. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Pak Sanders dilahirkan di sebuah kampung kecil di Indiana, Amerika Syarikat, pada tahun 1890. Pada usia 5 tahun, ayahnya meninggal secara tiba-tiba dan meninggalkan ibu dan 3 orang anak untuk bertahan hidup dengan susah payah tanpa meninggalkan warisan apapun. Untuk mencari nafkah, ibunya terpaksa bekerja di luar rumah menjalankan pelbagai pekerjaan. Pada siang hari, beliau pergi ke kilang makanan untuk mengupas kentang dan pada malam hari meneruskan pekerjaan menjahit pakaian untuk orang lain sehingga tidak ada masa untuk mengasuh anak-anaknya. Pak Sanders sebagai anak sulung mengambil tanggungjawab menjaga adik-adiknya dan membantu mengurangkan beban ibunya. Pada siang hari apabila ibunya tidak ada di rumah, dia terpaksa memasak sendiri. Setelah setahun berlalu, dia dapat memasak 20 jenis hidangan dan menjadi pakar masak yang terkenal. Pada usia 12 tahun, ibunya berkahwin semula dan hubungan Pak Sanders dengan bapa tiri tidak begitu baik. Bapa tiri sering memukulinya apabila ibunya keluar. Pak Sanders bertahan selama 2 tahun dengan kehidupan yang sedemikian. Pada usia 14 tahun, dia hanya dapat belajar hingga darjah 6 dan dia tidak mahu melanjutkan pelajaran lagi. Dia memutuskan untuk bekerja dan mencari lingkungan baru. Di ladang, Pak Sanders telah melakukan tugas-tugas biasa, tetapi dia tidak bahagia. Dia juga telah menjadi tiket penjualan kereta api dan pekerja kilang, tetapi dia masih tidak bahagia. Pada usia 16 tahun, dia memalsukan umur dan mendaftar untuk berkhidmat dalam tentera, tetapi hidup di kem tentera juga tidak menyenangkan baginya. Selepas itu, dia membuka sebuah kedai pandai besi di Alabama, tetapi ia gulung tikar dalam masa yang singkat. Kemudian, Pak Sanders menjadi seorang pembantu jentera di syarikat kereta api selatan. Pada usia 18 tahun, dia berkahwin tetapi hanya beberapa bulan kemudian, pada hari yang sama dia mengetahui isterinya mengandung, dia dipecat. Ketika dia mencari pekerjaan di luar, isterinya menjual semua harta mereka dan melarikan diri ke rumah ibunya. Pada usia 20 tahun, Pak Sanders menjadi juru elektrik, pemandu feri dan kemudian pekerja kilang. Dia telah melakukan banyak pekerjaan yang berbeza tetapi tidak ada satu pun yang mudah. Kemudian, kemelesetan besar bermula, tetapi Pak Sanders tidak mengalah dengan kegagalan. Dia belajar undang-undang melalui korespondensi dan mendapat ijazah undang-undang jarak jauh, yang membolehkannya menjadi sheriff di Little Rock, Arkansas, untuk beberapa waktu. Namun, dia terpaksa meninggalkan pekerjaan itu kerana tekanan keuangan. Pada usia 30 tahun, dia mula bekerja sebagai ejen insurans, tetapi kemudian dia bertengkar dengan bosnya mengenai bonus, dan akhirnya dia berhenti. Seseorang memberitahunya, terimalah takdirmu, kamu tidak akan pernah berjaya. Tetapi dia tidak akan menyerah begitu sahaja. Pada usia 31 tahun, dia mempelajari hukum sendiri dan menjadi seorang peguam atas dorongan seorang kawan. Tetapi semasa satu-satu kes dibicarakan, dia bertengkar di mahkamah dengan pihak berkenaan. Oleh itu, pada usia 32 tahun, Pak Sanders kehilangan pekerjaan lagi dan hidupnya sangat sukar. Pada usia 35 tahun, ketika dia seorang jurujual tayar, dia terperangkap di dalam keretanya semasa melintasi sebuah jambatan besar yang runtuh. Pak Sanders cedera parah dan hampir mati. Namun, dia bergurau, nampaknya saya tidak boleh menjadi seorang jurujual tayar lagi. Tidak lama selepas itu, selama beberapa tahun, selain daripada memiliki semangat optimis, Pak Sanders hampir tidak memiliki apa-apa. Pekerjaan terakhirnya adalah sebagai operator di stesen gas. Tetapi pendapatan sangat sedikit, jadi dia cuba untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Namun, idea ini membawa kepada empayar makanan segera KFC pada masa akan datang. Pada usia 40 tahun,
Pak Sanders tiba di Kentucky dan membuka sebuah stesen minyak. Pada masa itu, Amerika Syarikat sedang mengalami satu gelombang ledakan industri yang pesat dengan pembinaan banyak jalan raya. Kereta menjadi satu keperluan biasa bagi orang Amerika. Perjalanan jauh dengan kereta membawa satu masalah besar. Tiada makanan yang mencukupi semasa dalam perjalanan. Pak Sanders berfikir bahawa kemahiran memasaknya sangat baik, jadi dia membuka sebuah gerai makanan ringan di tepi jalan. Dia menjual makanan yang dia masak sendiri. Tak disangka-sangka, perniagaannya sangat laris dan semakin berkembang. Untuk menjaga rasa, dia mencipta banyak resepi eksklusif, tetapi dia masih menghadapi satu masalah, iaitu kelajuan memasak ayam goreng terlalu lambat. Pelanggan tidak sabar menunggu. Jadi, dia membeli satu mesin tekanan pengukus untuk mempercepatkan masa memasak ayam goreng hingga 8 minit. Restorannya dengan cepat menjadi terkenal di seluruh negeri Kentucky. Dia memiliki sebuah restoran besar yang mempunyai 142 kerusi dan tempat letak kereta. Pada tahun 1935, ayam goreng milik Pak Sanders sudah terkenal di seluruh negeri. Gubernur Kentucky, Ruby Lafon secara rasmi memberikan gelaran Kentucky Colonel kepada Pak Sanders sebagai penghargaan atas sumbangannya kepada makanan negeri tersebut. Oleh itu, orang panggil dia Kentucky Colonel yang disayangi. Namun, nasibnya tidak berubah sejak itu. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua meletus, dan ini memberi kesan yang serius kepada Pak Sanders yang berusia 49 tahun. Kerajaan memperkenalkan pemberian petrol. Stesen minyak milik Pak Sanders terpaksa ditutup. Jadi, dia mula memberi tumpuan sepenuhnya kepada perniagaan ayam gorengnya. Dia meminjam wang dari bank dan merancang untuk membesarkan restorannya. Namun, dengan malangnya, pada masa dia melaburkan semua wangnya dalam membesarkan restoran, jalan raya bertaraf negeri yang merentasi seluruh negeri telah dirancang. Itu melewati restoran miliknya dan memaksa restoran itu ditutup. Perubahan yang tiba-tiba ini menjatuhkan Pak Sanders ke dalam jurang, seluruh pelaburannya lenyap dalam sekelip mata. Untuk membayar hutangnya, Pak Sanders bahkan menggunakan semua tabungannya di bank, dan tiba-tiba saja Pak Sanders yang sebelumnya dihormati dan dihargai menjadi seorang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Pada usia 60 tahun, satu-satunya yang bisa diandalkannya hanyalah bantuan sosial sebesar $105 Amerika setiap bulannya. Namun, Pak Sanders tidak ingin mengakhiri hidupnya begitu saja, dan bantuan sosial tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Pak Sanders berfikir keras, bagaimana cara untuk keluar dari kesulitan ini. Yang paling berharga yang dimilikinya adalah resep ayam goreng. Ini adalah aset tak berwujud yang sangat berharga. Tiba-tiba, ia teringat ketika ia pernah menjual resep ayam gorengnya ke seorang pemilik restoran di Utah, dan pemilik restoran tersebut sukses dengan bisnisnya, sehingga beberapa pemilik restoran lain juga membeli bumbu ayam goreng Pak Sanders. Setiap kali mereka menjual satu potong ayam, mereka membayar Pak Sanders 5 sen. Pak Sanders yang sedang dalam kesulitan berfikir, mungkin ada orang lain yang juga melakukan ini, siapa tahu ini adalah awal baru bagi bisnisnya. Dengan demikian, Pak Sanders memulai usaha keduanya. Ia membawa panci bertekanan, tong bumbu 50 pon, dan naik mobil Ford lamanya. Mengenakan jas putih, berdasi kupu-kupu hitam, berpenampilan seperti seorang gentleman selatan dengan rambut putih, Pak Sanders berhenti di depan setiap pintu restoran, mulai dari Kentucky hingga Ohio, menjual resep rahasia ayam gorengnya dan meminta pemilik dan karyawan toko untuk menunjukkan cara membuat ayam goreng. Jika mereka suka ayam goreng, ia akan menjual hak waralaba kepada mereka, menyediakan bahan-bahan dan mengajar mereka cara memasaknya. Pada awalnya, tidak ada yang percaya padanya. Pemilik restoran bahkan merasa bahawa mendengarkan omong kosong orang tua aneh itu adalah pemborosan waktu. Promosi yang dilakukan oleh KFC sangat sulit. Selama 2 tahun penuh, ia ditolak sebanyak 1009 kali, sampai pada percubaan ke-10-10, ia akhirnya mendapat jawaban "baiklah" dari seorang pemilik restoran. Sekiranya ada satu orang, pasti akan ada orang kedua.
Akhirnya, idea KFC bermula diterima oleh semakin ramai orang. Pada tahun 1952, restoran KFC pertama yang diberikan izin untuk beroperasi dibuka di Salt Lake City. Ini adalah permulaan waralaba restoran di dunia. Kemudian, yang lebih mengejutkan lagi, perniagaan KFC semakin berkembang seperti bola salju yang bergulih semakin besar. Dalam tempoh 5 tahun sahaja, ia telah membuka 400 cawangan di Amerika Syarikat dan Kanada. Pada tahun 1955, KFC Corporation didirikan secara rasmi. Pada masa yang sama, dia menerima undangan untuk hadir di acara talk show di sebuah stesen televisyen di Colorado. Kerana dia sibuk bekerja sepanjang hari, dia hanya menemui satu set jas yang kemas, yang berwarna putih pucat, memakai kacamata hitam yang sudah digunakan selama bertahun-tahun, dan muncul di hadapan orang ramai. Imej Pak Sanders yang mahir memasak ayam goreng dengan jitu menarik minat ramai wartawan dan pemandu TV. Pada usia hampir 70 tahun, Pak Sanders dikelilingi oleh orang yang ingin bekerja sama dengannya, serta wakil restoran yang ingin membeli lesen waralaba. Oleh itu, dia membuka sekolah untuk membantu pemilik restoran belajar bagaimana mengendalikan restoran waralaba ayam goreng KFC. Pada tahun 1964, sebuah kumpulan pelaburan yang terdiri daripada seorang peguam muda berusia 29 tahun, John Brown, dan seorang usahawan berusia 60 tahun, Jake Massey, terpukau oleh perniagaan Pak Sanders. Mereka ingin menggunakan $2 juta untuk membeli perniagaan tersebut, jumlah yang besar pada masa itu. Walau bagaimanapun, Pak Sanders yang berusia 74 tahun terpaksa bersetuju kerana dia sudah tua dan mahu mewarisi perniagaannya kepada generasi seterusnya. Pada tahun 1968, Brown dan Massey mengeluarkan $7 juta untuk mempromosikan KFC, yang menghasilkan jualan tahunan sebanyak $700 juta. 3 tahun kemudian, dengan kebenaran Pak Sanders, Brown dan Massey menjual perniagaan yang berpotensi tidak terhad ini kepada Heublin Inc. Kali ini, Brown mendapat $35 juta tunai dan saham, sedangkan Pak Sanders mendapat lebih sedikit daripada Brown. Sehingga hari ini, tidak ada yang tahu berapa banyak Pak Sanders mendapat keuntungan daripada penjualan perniagaannya kepada Heublin Inc., kecuali hanya pihak berita dan maklumat cukai Amerika Syarikat. Namun, pada tahun 1964 hingga 1971, 125 pekerja restoran dan ejen jualan berjaya menjadi jutawan. Harga saham syarikat melonjak dari $15 hingga $500. Banyak pekerja di syarikat termasuk staf dan pekerja kebersihan yang bekerja keras untuk syarikat telah menjadi jutawan berkat kesuksesan bisnes waralaba KFC. Meskipun syarikat KFC telah berpindah tangan dan mengalami perubahan, cara waralaba tetap sama. Tentu saja, citra KFC selalu diwakili oleh Pak Sanders yang selalu tersenyum dan mengenakan jas putih dengan rambut putih dan kacamata hitam. Meskipun sang Pak Sanders telah menjual semua hak eksklusifnya, namun mengingat reputasinya yang besar, pemilik baru membayar gaji pensiun seumur hidup kepadanya untuk terus menjadi duta besar KFC dan mempromosikan merek itu dengan melakukan perjalanan panjang hingga 250,000 mil setiap tahun. Usia dan kekayaannya tidak mempengaruhi semangat kerjanya, dia tetap dengan tekun mengelola bisnisnya. Apabila orang bertanya mengapa dia masih bekerja dengan tekun, Pak Sanders menjawab, lebih banyak orang yang berkarat kerana kebosanan daripada kelelahan. Jika saya telah berkarat kerana kebosanan, saya akan pergi ke neraka. Pada akhirnya, Pak Sanders meninggal dunia akibat leukemia pada bulan Disember 1980, pada usia 90 tahun. Kisah Pak Sanders mengajarkan kita bahawa jika kita menghadapi rintangan dalam hidup, selama kita tidak menyerah, hidup kita akan menjadi lebih baik. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.